Memudahkan urusan perniagaan, Kedah berjaya tarik minat pelabur. Sabah bangunkan sistem pengairan bernilai RM410.39 juta. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanor. Berita Wilayah edisi Ahad 12 Jun 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintah langsung dari Sabah, Sarawak dan Pahang mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Saudara, kejayaan Kedah menambah baik dan memudahkan urusan untuk menjalankan perniagaan sehingga berjaya menarik minat pelabur perlu dijadikan contoh dan penanda aras bagi negeri-negeri lain. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, banyak aktiviti dijalankan untuk memulihkan semula ekonomi dan menggerakkan semula sektor perniagaan selepas berhadapan pandemik COVID-19. Katanya, semua kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT perlu menjadi pemudah cara dengan tidak terlalu bergantung kepada peraturan lama yang menyulitkan pelabur. Jadi kalau kita masih lagi menggunakan kaedah lama, masih lagi peraturan yang ketinggalan dan sebagainya, ia akan menyulitkan investor, para pelabur untuk datang sini. Dan negeri Kedah bukan negeri yang saya katakan negeri terbaik, negeri pertama yang telah dipilih berasaskan penilaian yang dibuat oleh MPC lah, iaitu Perbandanan yang melihat dari segi produktiviti negara lah. Jadi itulah tujuan saya hadir hari ini. Saya ucapkan syabas dan tahniah kepada yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga negeri Kedah secara aman. Beliau yakin negeri-negeri lain boleh melaksanakan hasrat itu seperti Kedah, namun ia memerlukan komitmen pelbagai pihak bagi membantu pelabur khususnya yang sering membuat aduan berkaitan kelulusan permit. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan persidangan Mai Mudah peringkat negeri Kedah di Alustar dengan kerjasama Perbadanan Produk Aktiviti Malaysia MPC. Turut dilancarkan unit Mai Mudah yang mana Kedah menjadi negeri pertama pelaksanaan inisiatif tersebut di peringkat negeri dan pihak berkuasa tempatan PPBT. Semakkan semula tarif air kini pada peringkat akhir. Hasil perbincangan bersama operator-operator air negeri itu dijangka dibentangkan di Parlimen. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Mansur Osman ketika memaklumkan perkara berkenaan berkata, proses itu bagi membolehkan keputusan menang-menang kepada pihak operator dan pengguna. Diperjelaskan penyemakan semula tarif air merupakan tuntutan pihak operator di seluruh negara. Berikutan, permintaan bekalan air serta kos pengoperasian semakin meningkat. Jadi sekarang ni pihak kementerian terpilih dengan SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara dan juga pemegang taruh yang terlibat itu, kita sedang berunding lah. Kita sedang berunding untuk kita cari satu titik penyelesaian ke arah untuk bagi win-win situation lah. Satu untuk operator air, satu lagi untuk pengguna pun, untuk rakyat pun kita kena tengok juga. Selain itu, isu air tidak terhasil NRW juga akan ditangani. Jumaat lepas, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP berharap Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN memuktamadkan segera permohonan semakan tarif air yang dikemukakan Mac lepas.
Baik, program jualan keluarga Malaysia PJKM mencatatkan hasil jualan 54.55 juta ringgit dengan kehadiran 2.80 juta pengunjung seluruh negara setakat hari ini. Daripada angka itu, 7.1 juta ringgit diperoleh di Johor, melibatkan anjuran program di 273 lokasi seluruh Parlimen Negeri dengan 286,000 pengunjung. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossul Wahid memberitahu sambutan program diterima baik membuktikan peranan PJKM dalam meringankan beban rakyat. Pihaknya juga menggalakkan pasaraya-pasaraya melaksanakan inisiatif sedemikian dalam membantu mengurangkan kos sara hidup masyarakat. Sambutan cukup menggalakkan dan kita dapat maklumat daripada owner ataupun manager di sini mengatakan bahawa hari ini dan kemarin hari ini kehadiran cukup menggalakkan dan dia mohon supaya dia kajian mengadakan lagi program-program sebegini untuk masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika meninjau PJKM di sebuah pasaraya di Johor Bahru. Dalam pada itu, Datuk Rossul turut memberi jaminan makanan asas seperti daging dan ayam mencukupi setakat ini. 2,000 pegawai KPDN HCP dibantu Persatuan Pengguna dan pegawai pemantau harga menjalankan pemantauan berterusan di pasaraya-pasaraya seluruh negara bagi memastikan bekalan mencukupi. Sementara itu, susulan sebuah catitan yang tular di Facebook memaparkan seorang pelanggan restoran di Melaka berkongsi pengalaman dilayan secara kasar oleh pekerja premis. Datuk Rossul menasihati peniaga agar menerapkan nilai etika yang tinggi ketika menjalankan perniagaan. Insiden itu perlu dijadikan pengajaran semua pihak bagi memastikan situasi tersebut tidak berulang. Ada etika. Jadi inilah perlu kadang-kadang kita kena banyak sabar, banyak bertolak ansur dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang, keadaan semua tertekan ni, kita kena banyak bersabarlah. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pemberita di Johor Bahru. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini mengadakan tinjauan mengejut ke Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Beliau turut disertai Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Beliau memaklumkan menerusi Facebooknya semua kemudahan di kompleks berkenaan termasuk sistem pengangkutan awam dalam keadaan baik selepas beroperasi semula. Bagaimanapun terdapat kerosakan eskalator dan pintu automatik untuk pemegang pasport Malaysia. Beliau berharap kekurangan tersebut dapat diatasi segera demi kemudahan keluarga Malaysia dan pengembara luar kerana kompleks berkenaan merupakan salah satu pintu masuk utama ke Malaysia. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Baik saudara, perkembangan dari negeri di bawah bayu. Sistem pengairan dan saliran dipertingkat di Kota Belud. Laporannya bersama Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Alif, Eastern Sabah Security Command ESCOM terus melaksana pelbagai kaedah bagi memastikan perairan negara tidak diceroboh anasir luar. Antaranya menerusi operasi maritim khas selatan daerah Tawau yang meliputi kawasan perairan Tawau dan Pulau Sebatik. Ikuti perkongsian Tamrin Jamil yang berpeluang mengikuti operasi khas ini.
Operasi Maritim Khas Selatan Daerah Tawau bertujuan mengekang jenayah rentas sempadan seperti aktiviti penyeludupan barangan kawalan, kontraban, pencerobohan pengganas dan mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin parti. Menurut Ketua Staf Bahagian Operasi Laut Eskom, Laksamana Pertama Maritim, Cik Engku Suhaimi, Cik Engku Daik berkata, kehadiran pasukan keselamatan di kawasan laluan tikus mampu mengurangkan ketirisan hasil pendapatan negara akibat aktiviti penyeludupan di kawasan tersebut. Kita lihat tadi apabila kita buat tinjauan, kita nampak sedikit pergerakan dan keadaan pergerakan bot-bot lalu lalang pun sudah berkurangan. Jadi selama 2 minggu kita bergabung tenaga dengan keseluruhan agensi yang mana agensi Polis Marine, PPM dan juga APMM termasuk juga ATM telah kita dapat capai kejayaan yang kita kendaki. Tambahnya, kehadiran aset pemantau di udara juga jelas memperlihatkan pasukan keselamatan negara sentiasa bersedia menentang aktiviti jenayah di perairan negara. Ketika ini kami berada di ketinggian 300 kaki di beberapa arah laut dan dengan kelajuan 120 km sejam. Dan operasi kali ini, saudara, melibatkan pemantauan daripada udara di sekitar perairan Tawau, Semporna dan Lahadatu. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri saya, ketika ini anggota maritim telah melakukan pemantauan di perairan negara ini. Bagi memastikan kejayaan setiap operasi, masyarakat juga diminta terus berganding bahu membantu pasukan keselamatan membenteras jenayah rentas sempadan. Antaranya menerusi penyaluran maklumat sekiranya mengetahui berlaku aktiviti jenayah di kawasan sekitar. Pelaksanaan Operasi Maritim Khas Selatan yang dikendalikan oleh Eskom di kawasan pesisir pantai Tawau, Semporna dan Lahadatu dilihat mampu untuk mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti dan juga mengekang kemasukan barangan kawalan di negara ini, sekaligus memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam memastikan perairan sempadan negara kita tidak dicerobohi oleh sebarang an-nasir yang datang daripada luar. Kami Jamil, RTM. Kerajaan sedang membangunkan sistem pengairan dan saliran melibatkan kos RM410.39 juta untuk mengatasi masalah air sekaligus meningkatkan sektor pertanian di Kota Belud. Ia merangkumi 17 projek pembangunan dan kerja naik taraf sistem pengairan dan saliran, pembinaan tali air utama dan jalan ladang serta infrastruktur lain yang dijangka siap sepenuhnya menjelang 2030. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, pembangunan infrastruktur akan memberi manfaat kepada pesawat dari segi peningkatan hasil dan sasaran tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 60% berbanding 24% SSL beras ketika ini. Dato' Ronald berucap dalam majlis perasmian program Smart Sawah berskala besar Smart SBB di Kota Belud. Dalam majlis sama, Dato' Ronald menyempurnakan simbolik majlis pecah tanah bagi pembangunan kompleks kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA bernilai RM36 juta. Kompleks ini dijangka akan menyumbang kepada pembangunan kawasan yang lebih holistik dan cekap, termasuk menjadi pusat pelatihan kepada pesawah bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pembangunan industri padi, bengkel jentera pertanian serta makmal analisis pertanian. Dalam perkembangan sama, katanya, MAFI bercadang mengoptimumkan penggunaan sumber tanah di Sabah dan Sarawak dengan sasaran pembukaan kawasan jelapang baharu seluas 200,000 hektar di kedua-dua buah negeri dengan anggaran pengeluaran hasil padi sebanyak 1.2 juta tan metrik setahun. Program Smart Sawah berskala besar Smart SBB yang dilaksana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan berupaya merubah lanskap industri padi dan beras tempatan di Sabah. Keyakinan itu berdasarkan kejayaan program Smart SBB di Selangor. Nirona Newman ada laporannya. Program Smart SBB dirangka khusus sebagai hala tuju baharu subsektor padi dan beras negara bagi meningkatkan produktiviti dalam mencapai tahap sara diri SSL beras 75% sekaligus mengurangkan kebergantungan import.
Menerusi program Smart SBB, tanah sawah terbiar seluas 45 hektar di Kota Belud akan diusahakan semula dengan penglibatan 40 pesawah. Program ini akan mengurangkan pengaruh orang tengah dan peserta yang terlibat berbuat sedemikian secara sukarela, dan kebaikannya mereka tidak akan mengeluarkan kos penanaman dan pengurusan selepas menyertai program Smart SBB kerana kos itu akan ditanggung oleh syarikat peneraju yang terlibat. Menurut Datuk Ronald, dengan adanya pengurusan yang baik dan penglibatan swasta, hasil pengeluaran padi di negeri ini dapat ditingkatkan berbanding pendekatan sebelum ini. Datuk Ronald berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis pelancaran Smart SBB di kawasan pembangunan pertanian bersepadu Kota Belud. Sementara itu, Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Bahagian Pembangunan Industri Padi IPD, Azman Mahmud berkata, program Smart SBB merupakan satu revolusi baharu yang diperkenalkan bagi meningkatkan pengeluaran padi di negara ini. Program dijalankan melalui kerjasama strategik awam swasta bersama Padi Beras Nasional Berhad Bernas. Maknanya petani akan mendapat manfaat daripada apa program yang kita cadangkan. Dan kita nak sasarkan peningkatan daripada SSN negara daripada yang ada sekarang 70 kepada kurang-kurang 75 hingga 100% lah. Itu kita punya sasaran. Program turut disambut baik Wakil Pesawat Adlin Muhammad dan menyifatkannya sebagai langkah tepat dalam usaha memperkasa ekonomi pesawah. Segala program-program dari segi pemantauan padi itu kan, daripada penanaman apa semua, kami telah ada penjadualan yang dibagi oleh Bernas. Jadi itulah garis panduan yang kami ikuti untuk sistem penanaman projek Smart berskala besar ini. Jadi alhamdulillah semua petani pun menerima dengan hati yang terbuka, pembaharuan bagi mereka, tapi pembaharuan ke arah yang lebih baiklah. Sejak diperkenalkan pada 23 Februari 2021, program Smart SBB telah terbukti meningkatkan pendapatan dan purata hasil padi sehektar selain mengurangkan kebergantungan kepada orang tengah. Nirona Newman, RTM. Bagi umat Islam, saat indah dinantikan, rezeki dijemput sebagai ahli Duyufur Rahman atau tetamu Allah di Tanah Suci untuk mengerjakan haji rukun Islam kelima. Setelah lebih 2 tahun, pintu Mekah ditutup kepada jemaah dari luar negara gara-gara serangan global pandemik COVID-19. Kini kebenaran diberikan kepada jemaah haji dari seluruh dunia termasuk Malaysia. Kali ini seramai 284 jemaah dari Sabah akan turut mengerjakan ibadah tersebut. Laporannya bersama Serina Olivia Chong. Bagi setiap jemaah haji, ucapan talbiah berterusan membawa erti, Daku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Daku datang memenuhi panggilanmu. Pengarah Tabung Haji Sabah Tuan Haji Yusti Nasib memaklumkan 2 penerbangan dijadualkan untuk jemaah haji Sabah, iaitu kumpulan pertama seramai 142 orang pada 13 Jun ini dan kumpulan kedua pada 14 Jun. Dalam kalangan jemaah haji Sabah yang termuda berusia 14 tahun. Antara kriteria pada tahun ini ialah bakal haji terpilih dalam lingkungan umur 65 tahun ke bawah sahaja serta lulus pemeriksaan kesihatan yang lebih ketat. Bakal haji juga wajib lengkap dos vaksin. Pastikan bakal haji mempunyai akaun bank Islam sebab tahun ini tabung haji tidak membuka kaunter kewangan di Tanah Suci. Kami berkesempatan bersua muka dengan beberapa jemaah haji yang berkongsi rasa terharu serta gembira terpilih menjadi tetamu Tanah Suci. Persiapan saya dari segi mental dan juga fizikal itu telah bermula sejak saya mula menanamkan lagi impian untuk menunaikan ibadah haji. Melalui bimbingan haji itu saya telah mendapat sedikit ilmu pengetahuan, mendapat sedikit gambaran tentang suasana yang berlaku ketika ibadah haji itu dijalankan nanti.
Persediaan yang baik sebab dapat kursus-kursus yang disediakan tabung haji melalui online dan juga bersama muka. Tapi sekarang ni kami rasa macam persediaan tu cukup. Saya ucapkan terima kasih pada pihak tabung haji kerana dapat menjayakan ceramah-ceramah yang diberikan pada jemaah. Yang pasti, jemaah haji tidak hanya sibuk melakukan persiapan kelengkapan, malah dalam masa sama mempersiapkan mental dan fizikal sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ini termasuk jemaah yang cukup bertuah kerana mendapat panggilan haji untuk kali kedua. Dari segi mental memang saya telah pun bersedia dan telah pun mengikuti kursus asas haji, dan segi fizikalnya saya rasa tinggal Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Kita berserah kepada Dia agar mudah-mudahan kita dapat meneruskan haji untuk tahun ini. Saya persiapan saya mentally sudah sedia sebab saya pernah juga attend itu tabung haji punya ceramah. Saya dapat ilmu di sana. Harapan saya mudah-mudahan saya dapat tunaikan saya haji yang mabrur. Kita doakan agar kesemua jemaah haji dipermudahkan segala urusan sebelum, semasa dan sekembalinya daripada menunaikan ibadah ini. Diberi keafiatan terbaik dan beroleh haji yang mabrur. Serina Olivia Chong, RTM. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk kali ini. Ikuti lebih banyak berita seterusnya bersama Alif di Angkasa Free. Silakan Alif. Ya, terima kasih Rita. Baik, seperti biasa untuk laporan cuaca seluruh negara, kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawai Atikah Marziah Mokhtar. Silakan Atikah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Alhamdulillah, keadaan cuaca pada petang ini sudah bertambah baik berbanding semalam. Walau bagaimanapun, pada petang ini hujan di satu tempat masih lagi dicerap sedang berlaku, terutamanya di sekitar bahagian pedalaman negeri Kedah, Perak, Selangor, sedikit di kawasan Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dan juga Johor, di mana keadaan hujan lebat ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta rebut petir kini dicerap sedang berlaku di sekitar bahagian Kudat, pantai barat pedalaman dan juga sedikit di sekitar bahagian Sandakan. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kini lebih tertumpu di sekitar bahagian utara negeri Sarawak serta di sekitar bahagian barat negeri Sarawak. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Diingatkan, sewaktu hujan dan rebut petir melanda di kawasan anda, orang ramai diminta untuk berhati-hati dan juga tidak berada di sekitar kawasan yang terbuka. Menjelang malam nanti, keadaan hujan masih lagi dijangka berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar kawasan perairan pantai timur Semenanjung, di mana keadaan hujan ini masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Dan menjelang pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan potensi keadaan hujan lebat beserta rebut petir untuk berlaku di sekitar kawasan perairan Selat Melaka, di mana keadaan hujan lebat beserta rebut petir ini masih lagi berpotensi untuk bergerak masuk ke kawasan daratan pada pagi esok. Orang awam yang ingin melakukan aktiviti di kawasan perairan seperti nelayan dan juga pemancing diminta untuk berhati-hati kerana ketika rebut petir melanda kawasan perairan, keadaan angin kencang dan juga laut bergelora boleh berlaku dan ianya adalah berbahaya, terutamanya melibatkan bot-bot kecil. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, seterusnya kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Pembangunan untuk komuniti Bidayuh di luar kawasan Kuching menjadi fokus berita dari negeri itu. Langsung bersama Bu Mawin untuk perincian lanjut. Silakan, Bu Ma. Ya, Lev, terima kasih. Sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pelaksanaan projek pembangunan untuk komuniti Bidayuh di luar kawasan Kuching akan ditubuhkan. Menurut Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, agensi berkenaan akan dikenali sebagai Greater Kuching Coordinated Development Agency. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu model peranan agensi tersebut adalah serupa seperti Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Samarahan IRSDA. Beliau menjelaskan dengan adanya penubuhan agensi yang spesifik sedemikian, setiap projek yang diluluskan oleh kerajaan akan dapat diselaras pelaksanaannya dan sebarang permasalahan yang timbul juga boleh diselesaikan di peringkat agensi terbabit. Ini kerana banyak projek pembangunan telah diluluskan untuk komuniti Bidayuh di luar Kuching dan penting bagi pelaksanaannya diselaras dengan teratur. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian kepada pemberita selepas mengumumkan penubuhan agensi berkenaan pada Majlis Rumah Terbuka Gawai Bau di Bau. Dalam ucapannya, beliau memberitahu Sarawak yang memiliki keluasan sama seperti Semenanjung Malaysia memerlukan agensi yang spesifik untuk memperkasa arus pembangunan kawasan tempatan. Justru itu, beberapa agensi telah ditubuhkan sebelum ini seperti Agensi Pembangunan Sri Aman, Agensi Pembangunan Tanah Tinggi, Agensi Pembangunan Ulu Rajang dan IRSDA. Pada majlis tersebut, beliau turut mengumumkan penaiktarafan akses jalan raya dari Simpang Kuching ke Bau kepada Jalan Berkembar yang bakal menelan kos lebih 90 juta ringgit. Semua pihak termasuk ibu bapa, pihak sekolah dan Jabatan Kesihatan diingatkan agar sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga terhadap penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ini bagi mengelak kes HFMD meningkat semula berikutan pembukaan sesi persekolahan bermula esok selepas cuti penggal. Menurut Datuk Dr. Sim, jumlah kes HFMD mencatatkan penurunan kepada 542 kes pada minggu lepas berbanding 822 kes minggu sebelumnya. Oleh yang demikian, Datuk Seri Dr. Sim yang juga Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan menasihatkan ibu bapa dan pengusaha pusat didikan kanak-kanak untuk memastikan anak-anak tidak menghadiri sesi pembelajaran jika mempunyai simptom HFMD kerana penyakit berkenaan mudah tersebar antaranya melalui sentuhan. Tegasnya, kebersihan kendiri anak-anak, alat permainan serta persekitaran sekolah juga harus dipastikan sentiasa bersih selain peka terhadap simptom HFMD bagi mengekang penularan. Datuk Seri Dr. Sim ditemui selepas menghadiri kempen derma darah di Kuching. Usaha Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri mengatasi isu sekolah daif di negeri ini juga diharap dapat meningkatkan pencapaian akademik dan kecemerlangan profesion perguruan dalam kalangan warga sekolah. Berkata demikian, Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Alamin semasa merasmikan bangunan bilik darjah baharu Sekolah Kebangsaan Sungai Setiam, Bintulu. Kerajaan Sarawak. Jadi saya ingat sekolah ini amat bertuah lah, dapat projek yang begitu banyak juga ke arah untuk menyelesaikan isu sekolah daif. Okay. Jadi kita dapat gantian penuh yang baru untuk sekolah daif dan juga 2 bangunan tambahan untuk menaik taraf sekolah ini. Jadi saya berharap dengan adanya projek baru ini, bangunan baru dan juga 2 bangunan yang bakal siap ini akan dapat menjadi benchmark kayu pengukur dan juga motivasi kepada guru-guru terutamanya dan kepada semua para pelajar.
Projek yang menggunakan sistem bangunan berindustri bernilai lebih 2 juta ringgit itu mempunyai 6 bilik darjah, tandas serta kelengkapan perabot pada tahun lalu dan telah digunakan untuk sesi pembelajaran bersemuka. Malah lebih istimewa SK Sungai Setiam yang terletak di laluan Jalan Pesisir Bintulu, Kuala Tatau turut menerima projek pembangunan semula Sekolah Daif di Negeri Sarawak menggunakan peruntukan 1 bilion ringgit fasa 1 yang bernilai 7.6 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai isu kerosakan sistem pendayaan elektrik yang dihadapi sesetengah sekolah di negeri ini. Datuk Muhammad Alamin dalam siri lawatan kerja ke Sarawak iaitu melawat beberapa buah sekolah di kawasan PPD Tatau, Sebau, Bintulu dan Subis. Semasa di SK Sungai Setiam, Datuk Muhammad Alamin mengumumkan peruntukan berjumlah RM20,000 kepada sekolah terbabit. Sarawak bercadang menubuhkan pusat psikologi bagi menyediakan perkhidmatan kaunseling dalam usaha membantu komuniti yang menghadapi masalah atau tekanan serta isu mental terutama ketika pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lepas. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu kerajaan melihat ada keperluan untuk menubuhkan pusat tersebut yang merupakan satu sistem sokongan penting kepada komuniti dalam fasa peralihan ke endemik. Datuk Seri Fatimah menjelaskan bagi merealisasi penubuhan itu, kerajaan sedang melihat sumber yang terdapat di Sarawak termasuk para kaunselor, pakar psikologi dan jurulatih. Dalam kita merancang untuk memberi perkhidmatan ini, kita perlu tahu di mana mereka berada. Sebab kaunseling ini boleh dilakukan atas talian, tetapi juga kadang-kadang perlu dari segi fizikalnya. Sebab kaunseling bukan kita mendengar, melihat, perlu melihat the body language. Kadang-kadang dia tidak betul-betul, tapi kita melihat dari segi bahasa badannya. Dan itu penting bagi seorang kaunselor supaya dia tahu keadaan kliennya itu. Beliau menambah maklumat tersebut penting bagi mendapatkan data terperinci dalam wujudkan pusat tersebut walaupun pada pihak kementerian atau persatuan mempunyai perkhidmatan seumpama itu. Datuk Seri Fatimah memberitahu demikian kepada media selepas merasmikan sambutan Hari Keluarga Sarawak 2022 di Pusat Convention Borneo di Kuching. Beliau dalam pada itu memaklumkan kerajaan sedang melihat pilihan yang ada bagi lokasi penubuhan pusat tersebut kerana ia penting bagi kerajaan dalam menangani permasalahan mental dalam kalangan komuniti yang boleh menyebabkan kemurungan atau berpotensi bunuh diri. Fasa kedua proses naik taraf Masjid Al-Mutakin Sarike kini dalam proses pembinaan dan dijangka siap pada tahun 2024. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, peruntukan berjumlah 9.5 juta ringgit yang telah disalurkan oleh Kerajaan Sarawak sebelum ini adalah untuk memberi wajah baru kepada masjid yang telah berusia lebih 40 tahun itu. Jelas Datuk Len, fasa pertama yang siap sudah melibatkan pembinaan Dewan Tertutup yang dilengkapi penghawa dingin dan kini digunakan sebagai ruang solat. Ini kerana ruangan utama masjid sedang dalam proses dibaik pulih. Kesemuanya akan siap dalam 1.5 tahun dari sekarang. Bermakna insyaAllah dalam Hari Raya 2024 kita dapat menggunakan kawasan Mutakin ini dalam keadaan yang barulah. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Premier kerana telah memberi kelulusan 9.5 juta. Tambahnya, dengan siapnya naik taraf masjid ini kelak, ia bakal menampung kira-kira 1,500 orang jemaah dalam satu-satu masa. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang memberitahu pemberita pada Majlis Pengerami Ngiling Tikai 2022 di Rumah Panjang Muli, Muara Payang, Sarike. Baik saudara, setakat ini berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, terima kasih Bu Mawin.
Semua individu berisiko mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Saya, anda, kita tidak terkecuali. Apatah lagi dalam keadaan stres yang melampau dan berjauhan dengan keluarga. Ingat, sekiranya kemurungan ini tidak dirawat dengan baik, ianya boleh mengundang kemudaratan termasuk tingkah laku bunuh diri. Ambil peduli, kita mampu mengubahnya. Baik, Pahang yakin berupaya menarik lebih banyak pelaburan melibatkan projek berteraskan alam sekitar, sosial dan tabir urus ESG selaras matlamat pembangunan lestari SDG. Dan untuk laporan penuh dan perkembangan lain dari Pahang, langsung bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan, Rozi. Ya, Alif. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail ketika menyatakan komitmen itu berdasarkan kesediaan pelaburan Netscreen Global Berhad. 162 juta ringgit jumlah pelaburan di Green Technology Park GTP Pekan oleh syarikat berkenaan meliputi pembinaan 3 bangunan untuk menghilang tisu, makanan haiwan dan baja. Kilang ini untuk makluman media adalah kilang kertas terbesar di Asia Tenggara. Maknanya kilang kertas terbesar di Asia Tenggara terletaknya di Palu Inai, Pekan di dalam negeri Pahang. Jadi saya ucapkan sahabat tahniah, terima kasih kepada syarikat Netscreen, Datuk Lin dan juga Datuk Yusof kerana telah sudi datang melabur negeri Pahang. Beliau sebelum itu menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Kilang Fasa 1B Netscreen di Paluh Hinai Pekan. Turut berlangsung majlis memeterai memorandum persefahaman MOU antara Netscreen dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas dengan masing-masing diwakili pengarah urusan Netscreen Datuk Lim Tian Huat dan pengerusi Jemaah Pengarah Nafas Datuk Zamri Yaakob. Antara bidang kerjasama strategik yang dimeterai merangkumi pengeluaran bajet organik, makanan haiwan mesra alam dan juga pelaburan berdaya maju. Pekan Sungai Lembing menyimpan pelbagai khazanah pada zaman kegemilangannya sebagai pengeluar biji timah dunia. Mendapat dijulukan El Dorado Timur, pekan kecil itu kini menjadi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. Saya sendiri berkesempatan melihat kesan sejarah yang ditinggalkan di samping meneroka keindahan alam semula jadi. Pada tahun 1906 hingga 1986, Sungai Lembing menjadi perhatian dunia. Bagaimanapun, zaman kemuncaknya berakhir susulan kejatuhan harga biji timah dan kos operasi yang semakin meningkat di pasaran dunia pada tahun 1986. Dan kini kesan aktiviti pelombongan boleh disaksikan sendiri pengunjung di lokasi ini. Muzium Sungai Lembing antara lokasi yang menyimpan khazanah serta bukti sejarah pekan ini termasuk peralatan yang digunakan dalam industri pelombongan. Pelancong juga boleh berkunjung ke tapak pelombongan biji timah dengan kedalaman 610 sehingga 700 meter dan panjang 322 kilometer yang juga merupakan lombong terdalam di dunia. Ini merupakan salah satu destinasi pelancongan yang boleh anda kunjungi iaitu Kolong Pahat. Dan saya kini berada di salah satu lubang angin yang berada di bekas tapak pelombongan biji timah ini. Bukit Panorama juga menjanjikan aktiviti pendakian yang menarik dengan pemandangan indah di puncaknya. Sungai Lembing atau El Dorado Timur kaya dengan destinasi pelancongan warisan dan eko pelancongan. Dan antara lokasinya ialah Bukit Sunrise ini yang menjadi lokasi pilihan pencinta alam untuk melihat keindahan pemandangan matahari terbit. Anda juga berpeluang berkelah dan mandi-manda di Sungai Pasir Puteri. Sungai Lembing juga akui Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Timur Zuraini Abdul Ghani merupakan lokasi pilihan pelancong.
Sebab itulah kita sekarang ni tengah giat merancangkan balik eksplorasi program-program kerjasama. So sebab tu kita sangat menggalakkanlah kerjasama strategik bersama pihak agensi kita, bersama kerajaan negeri, supaya kita dapat membantu dari segi publicity produk-produk pelancongan yang ada di Sungai Lembing, di Pahang khususnya, dan juga seluruh Malaysia untuk pelancongan domestik. Sungai Lembing Pekan Sejarah, biji timah menjadi pesaka. Negeri Pahang warisan Tok Gajah, mula kita sama teroka. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, RTM. Acara lompat berkala berjaya melonjakkan nama Nur Sarah Adi dalam sukan berprestij Asia Tenggara. Pemilik pingat emas lompat berkala wanita pada Sukan SEA Vietnam 2021 itu sebelum ini merupakan atlet pecut wanita 4 kali 100 meter. Kejayaan itu katanya hasil semua jurulatih yang berjaya mencungkil bakatnya sejak sekolah rendah. Antaranya guru sekolah rendah Jeng Kedua dan Sekolah Sukan Malaysia Pahang. Datuk yang berhormat semua bagi sumbangan. Saya bersyukurlah. Terima kasih. Sumbangan ni membuatkan saya lebih semangat dan insya-Allah saya akan buat yang terbaik untuk Maran, Pahang dan Malaysia insya-Allah. Beliau menyatakan demikian dalam majlis yang dirasmikan Ahli Parlimen Maran Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib di Dewan Arena Tengku Muda Pahang. Majlis turut meraikan atlet silat Muhammad Taqiyuddin Hamid yang juga berasal dari kampung Bak-Bak Maran. Pada tamasya itu, Muhammad Taqiyuddin bergandingan dengan Syazlan Yoga dan mempertahankan pingat emas acara seni ganda putera dan pingat emas ke-7 negara. Setakat ini sahaja perkembangan dari Pahang. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi. Baik, terima kasih Rozi. Saudara, pelbagai platform disediakan kerajaan untuk membantu golongan B40 terutama selepas terkesan akibat pandemik COVID-19 selama hampir 2 tahun. Antaranya melaksanakan program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar PEKB dengan mensasarkan seramai 2,000 peserta sepanjang tahun. Inisiatif itu bertujuan membantu golongan berkenaan menjadi usahawan menerusi perniagaan yang boleh menjana pendapatan lebih tinggi. Azrul Faizal Jusoh ada laporannya. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit bagi PEKB dan ia mempunyai 14 kursus yang merangkumi bidang tertentu bersesuaian dengan kumpulan sasar terutamanya B40. Peserta PEKB akan dipantau selama 6 bulan bagi memastikan mereka dapat menjana pendapatan mengikut petunjuk prestasi utama yang ditetapkan bagi memastikan kemahiran dipelajari tidak dipersia. Langkah itu bagi memastikan wang yang disalurkan kerajaan untuk program berkenaan tidak dibazirkan begitu sahaja, sebaliknya dapat melahirkan lebih banyak usahawan mengikut bidang yang diceburi. Peserta-peserta yang miskin bandar yang layak untuk kita pertimbangkan dalam mendapat peruntukan dan juga bantuan-bantuan daripada kita. Sementara itu, para usahawan yang ditemui teruja untuk mengembangkan perniagaan mereka selepas mendapat bimbingan menerusi program berkenaan. Teruskan buat lagi program-program macam ni. Saya tahu ramai orang-orang yang di luar sana yang dah memulakan bisnes ataupun nak memulakan bisnes yang belum banyak yang tak tahu ilmu pasal perniagaan. Di sini dia akan ajar kita satu demi satu sampai kita faham. Kita edit video, kita nak buat cara tangkap gambar yang betul, cara untuk kita dapatkan customer dengan cara online yang betul. Facebook ada, TikTok ada, yang YouTube ada, Twitter ada, memang semua yang bahagian online. Semoga segala usaha dan bimbingan kerajaan dapat memberi sinar dan jalan terbaik ke arah mencapai sasaran meningkatkan pendapatan rakyat seiring perkembangan ekonomi negara. Azrul Faizal Jusoh, RTM.
Baik, 94 rumah di 11 kampung dekat Sik Kedah dilanda banjir selepas hujan lebat petang semalam. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka setakat ini. Ahli Parlimen Sik Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata Dewan Undangan Negeri Dun Belantek melibatkan jumlah paling banyak terjejas iaitu 69 rumah. Ia melibatkan 15 rumah di Kampung Pinang, 13 di Pekan Sik, 11 di Kampung Lintang, 10 di Kampung Kemelong, 9 di Tanjung Setar, Kampung Belantek Luar dan Kampung Titi Semang masing-masing 4 rumah. Kampung Surau 2 dan Kampung Landai 1. Manakala bagi kawasan Dun Jeneri melibatkan 19 rumah di Kampung Caruk Pelanduk dan 6 rumah di Kampung Caruk Padang. Hujan lebat menyebabkan air sungai berdekatan melimpahi tebing dan memasuki rumah penduduk yang terletak berampiran dan di kawasan yang rendah. Beberapa jalan utama turut ditenggelami air. Pusat Khidmat Rakyat Ahli Parlimen Sik Pus Rasik telah menghulurkan sumbangan awal berupa makanan dan wang tunai kepada penduduk terjejas banjir. Pus Rasik juga sedang mengumpul maklumat berkaitan jumlah sebenar penduduk terjejas akibat banjir. Baik, projek menaik taraf loji rawatan air LRA Jenun Baru di daerah Pendang Kedah lancar. Kerajaan negeri turut memberi jaminan beberapa isu seperti pengambilan tanah dan permit mengeluarkan tanah akan diselesaikan segera sekaligus memastikan isu bekalan air dapat diselesaikan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Sumber dan Bekalan Air Tenaga, Pengairan dan Saliran Negeri, Datuk Suraya Yaakob menjelaskan, ketika ini kerja-kerja di tapak projek LRA giat dilakukan pihak kontraktor. Jenun Baru ini kalau kita lihat melibatkan kawasan berbukit yang agak tinggi dan proses pengeluaran tanah juga perlu dilakukan dengan agak besar. Jadi alhamdulillah selepas berbincang kita dapatlah melihat perkara-perkara yang boleh kerajaan negeri bantu untuk sama-sama memberi manfaat kepada rakyat akhirnya dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Beliau bercakap kepada RTM selepas melakukan lawatan kerja ke LRA Jenun Baru di Pendang pagi tadi. Mengikut perancangan, projek menaik taraf LRA Jenun Baru bernilai RM158 juta bermula 6 Jun 2021 dan dijangka siap Disember 2023. Kira-kira 20% daripada 5,579 majikan di seluruh negara yang dilawati masih belum mendaftar dan mencarum di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Nazif Muhammad berkata, menerusi kesan yang dilancarkan Rabu lalu mendapati sektor perkhidmatan dan perniagaan runcit merekodkan angka paling tinggi tidak mendaftar. Jelas beliau, sebanyak 833 kompaun berkaitan kesalahan majikan yang gagal melakukan caruman di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 dikeluarkan, manakala 291 kompaun melibatkan Akta Sistem Insurans Pekerja 2017 Akta 800. Sebesar mana, sekecil mana, ada je mengambil pekerja, wajib mendaftar dan mencarum. Mesej dia, ada je satu pekerja yang diambil bekerja, wajib mendaftar dan mencarum. Okey? Ini satu tanggungjawab yang mana kerajaan ingin membantu memastikan bahawa setiap pekerja ini mempunyai jaringan keselamatan sosial dan mereka ini, nasib mereka terbela jika berlaku hilang upaya kemalangan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penutup Karnival Kejaya Jamin Kerja Negeri Perak 2022 di Komplek Belia dan Sukan Tapah. Saudara, berkuat kuasa esok, Negeri Sembilan membenarkan jemaah untuk merapatkan saf ketika solat di semua masjid dan surau.
Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menerusi catatan di Facebooknya memaklumkan jemaah tidak lagi diwajibkan membawa sejadah bersaiz standard selain aktiviti pengajian ilmu seperti kelas takmir, kuliah, tazkirah dan ceramah dibenarkan tanpa penjarakan fizikal. Bagaimanapun, jemaah masih wajib memakai pelitup muka dengan sempurna sepanjang berada dalam ruang masjid dan surau yang tertutup. Dalam pada itu, ibadah korban sempena Aidiladha juga dibenarkan untuk dilaksanakan di masjid dan surau di seluruh negeri. Jemaah juga dibenarkan merapatkan saf ketika solat sunan Aidiladha, namun pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Johor sejak Januari hingga kini dilaporkan meningkat sebanyak 61 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lepas. Sehingga semalam, 6,324 kes HFMD dilaporkan berbanding 104 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Johor Bahru merupakan daerah mencatatkan angka tertinggi iaitu 2,184 kes. Bagaimanapun, Esko Kesihatan dan Perpaduan Negeri Lee Tian Sun berkata, kes HFMD di negeri ini mula menunjukkan tren penurunan pada minggu lalu. Kes yang dicatatkan pada minggu 23 adalah 1,090 kes berbanding minggu sebelumnya 1,491 kes. Penurunannya mungkin ada kesedaran daripada masyarakat, yang pertama. Kedua, pada minggu lepas telah mula musim cuti sekolah. Ini juga mungkin sebagai satu sebab penurunan kes tersebutlah, dan sekarang masih berada di tahap jaga-jaga. Sementara itu, 28 pusat jagaan tadika dan taskah diarahkan tutup bagi tujuan pembersihan. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Sedili mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Muar atas tuduhan mencabul kehormatan seorang wanita Januari lepas. Tertuduh Rasman Ifnain, 54 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Amalina Basirah, Mat Top. Tertuduh yang juga Ketua Bahagian Bersatu Kota Tinggi didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap seorang wanita berusia 27 tahun dengan maksud untuk mencabul kehormatan wanita berkenaan. Kesalahan dilakukan dalam sebuah kenderaan pelbagai guna di daerah Muar 5 petang 13 Januari lalu. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin. Pendakwaan dikendalikan Pengarah Pendakwaan Negeri Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman dan Timbalan Pendakwa Raya Hayatul Wirdah Muhammad Yunus. Kes didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Tarikh bicara kes ditetapkan 16 hingga 18 Ogos depan. Saudara, kenang dan ketengah personaliti veteran yang pernah mewarnai dunia penyiaran. Persatuan Veteran RTM PVRTM membuat julung kalinya menerbitkan buku bertajuk Di Sebalik Nama Orang RTM. Buku tersebut telah dirasmikan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin pada Mei lalu. Kita ikuti laporan Adliah Habibullah. Buku ini mengetengahkan 76 tokoh personaliti RTM yang telah menabur bakti dalam Jabatan Penyiaran Malaysia, sama ada di hadapan atau di belakang tabir. Jadi sekarang ni kita pilih bukan kata semua DJ saja, semua lapangan. Maknanya ada SA, ada script assistant, ada cameraman, ada editor, ada set designer, pelbagai maknanya. So maknanya pasal tiap petugas ada cerita yang menarik. Bukan semestinya awak seorang DJ atau awak seorang penerbit, director, ada cerita yang menarik. Tapi cameraman juga pun ada cerita yang menarik, editor pun ada cerita menarik yang diorang boleh kongsi bersama. Buku tersebut mengambil masa kira-kira setahun untuk disiapkan. Penulisan digarap berdasarkan fakta dan perkongsian kisah oleh ahli keluarga dan teman-teman rapat kesemua personaliti berkenaan.
Pasal orang RTM ni, diorang zaman dulu muka tak keluar dekat paper ke dekat apa pun tak. Cuma nama je. Kalau keluar dekat radio, nama. Kalau keluar kat TV pun nama. Grafik aja, nama grafik. Itu saja, tak ada. Sekarang ni DJ, director semua keluar dekat social media. Jadi muka diorang boleh kata hari-hari ada dekat di TV atau di media sosial. Tapi kalau orang dulu ni kira macam tersimpan. It's exclusive. You don't see them. You only hear them. So now is the time for you to read about them. Buku ini saya rasa tak ada di pasaran yang bercerita pasal orang-orang penyiar, ya. This is the first book on penyiar. Kira jadi itu yang kita rasa sebagai akhir buku ini adalah bersejarah, ya. PVRTM turut merancang untuk menerbitkan buku edisi kedua. Penulisannya dijangka akan dimulakan pada pertengahan tahun ini dan bakal memuatkan kira-kira 30 hingga 40 orang tokoh dan personaliti RTM. Edisi pertama buku mewah di sebalik nama orang RTM ini memuatkan kejayaan dan biografi 76 personaliti veteran RTM yang telah menempuh nama dan menjadi tulang belakang RTM serta membawa RTM ke pesada dunia penyiaran yang unggul. Adlia Habibullah, RTM. Terima kasih buat penyokong yang hadir. Itu penghargaan yang diberikan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon kepada kira-kira 63,000 peminat bola sepak tanah air yang membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Biarpun basah kerana hujan lebat sebelum perlawanan Malaysia Bahrain berlangsung, semangat untuk memberi sokongan kepada pasukan kebangsaan mengatasi segalanya. Thank you very much, all the spectators come to support us. It was amazing. It was amazing supporting Ultra Malaya, and all was good. Misi memburu tujuh mata ke Piala Asia 2023 musnah selepas tunduk 1-2 kepada Bahrain malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terpaksa melepaskan status sebagai juara kumpulan E kepada Bahrain yang menghimpun 6 mata maksimum selepas 2 perlawanan. Beliau mahu kekalahan itu menjadi pengajaran buat barisan pemainnya menjelang aksi penentuan berdepan Bangladesh Selasa ini. To me, I cannot complain to the players. What they can do, they did. We cannot jump from here to on the top just in few days. I think we learn from mistake, step by step. We improve. We shouldn't lose this kind of opportunity. We go to final stage. We know that. I think players, they know that how important next few days. Malaysia perlu menang ke atas Bangladesh pada pertemuan Selasa ini kerana masih berpeluang memburu tiket kesayangan Asia itu menerusi posisi 5 naib juara terbaik saingan kelayakan. Baik saudara, berita wilayah 12 Jun 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Terus patuh SOP mengekang penularan COVID-19. Saya Alif Ashraf Kamanur. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.